Salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen pokok sana, iaitu Datuk Ahmad Yahya ataupun Ketua Dewan Ulama PAS dalam isu peruntukan, yang mana saya lihat di sini ahli parlimen pokok sana ini mengeluarkan kenyataan. Contohilah Ismail Sabri, Tabir Negara, raikan pembangkang. Saya lihatlah kenyataan yang dikeluarkan di sini, ya. Dia kata PAS meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadikan Datuk Seri Ismail Sabri, ya, sewaktu mentadbir negara sebagai contoh dalam meraihkan perbezaan antara kerajaan dan pembangkang. Yang mana di sini dia kata Ismail Sabri, ya, telah pun meneruskan pentadbiran bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam cabaran memulihkan ekonomi pasca COVID-19 memerlukan kerjasama dengan pembangkang bagi menstabilkan negara. Dia juga berkata, saya kira waktu itu Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri yang berjaya menjadikan Malaysia tenang dan meraihkan pembangkang. Malah kita jarang dengar isu seperti yang berlaku hari ini. Mungkin ada kontroversi tetapi tidak sampai ke peringkat yang tidak selesa dan huru-hara. Di sini juga dia berkata, pada tahun 2021 Ismail Sabri telah mencatatkan sejarah politik matang Malaysia apabila membuat julung kalinya kerajaan dan pembangkang membina jambatan perdamaian meredakan cacah politik dengan membuat MOU, ya, transformasi kestabilan politik. Pembaruan landscape politik yang dicorakkan bekas Perdana Menteri itu melalui MOU yang dimentrai dilihat membuahkan hasil dan berupaya menenangkan hinga-binga politik. Ini kata dia. Dan saya lihat di sini, ini adalah faktor besar, terlalu banyak janji tetapi banyak janji tidak ditunaikan. Ini kata dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim terlalu banyak janji tetapi banyak juga janji yang tidak ditunaikan. So, apabila keluar kenyataan seperti ini oleh Ketua Dewan Ulama PAS, iaitu Datuk Ahmad Yahya begini, maka kita tahu bahawa PAS ini adalah parti yang meroyan disebabkan oleh pemimpin-pemimpin mereka yang rakus. Sebenarnya PAS sepatutnya tidak perlu mengeluarkan kenyataan yang pada saya menidakkan Muhyiddin itu sebagai gagal. Tetapi apabila PAS membuat kenyataan seperti ini, seperti Datuk Ahmad Yahya ini, jelas, ya, mereka sudah pun mengakui bahawa Muhyiddin Perdana Menteri yang gagal. Muhyiddin juga Perdana Menteri yang jahat. Muhyiddin juga Perdana Menteri yang khianat. Kenapa? Kerana Muhyiddin tidak melakukan perkara-perkara ini. Yang pertama, Jambatan Perdamaian Muhyiddin tak buat. Apa yang dia kata lagi? Isu peruntukan juga Muhyiddin tak buat. Kontroversi, Muhyiddin juga banyak kontroversinya waktu dia jadi kerajaan dan akhirnya tumbang, ya. So jelas di sini saya nak beritahu dekat PAS, terutamanya Datuk Ahmad Yahya, kamu nak keluar kenyataan cerdik sikit. Sekarang ni kamu telah pun mengakui Muhyiddin itu seorang Perdana Menteri yang gagal tau. So apabila dia pergi ke isu meraihkan antara kerajaan dan pembangkang ini tadi, menurut saya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun cuba untuk mengajak, ya, Perikatan Nasional untuk bersama-sama dalam kerajaan, yaitu Bersatu dan PAS. Begitu juga baru-baru ini kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjemput juga PAS berada dalam kerajaan, tapi alasan PAS adalah dengan menyebut DAP. So PAS makan je lah ucapan DAP itu setiap hari, tak payahlah minta peruntukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dalam parlimen berulang-ulang kali kata tidak ada pun syarat-syarat yang tidak wajar diberikan kepada pembangkang. Cuma pergi berjumpa dengan TPM 2, iaitu Fadilah, dan akhirnya kamu boleh ambil peruntukan kamu sebagai pembangkang. Tapi dah setahun lebih ni mereka tak pergi berjumpa dan tidak ada pun niat mereka nak mengambil peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang itu, maka tidak perlulah nak ulas. Dan kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen PAS baru-baru ini, ataupun Perikatan Nasional baru-baru ini, iaitu Datuk Rasul, yang mana seolah-olah mereka yang nak tentukan syarat. Apa yang dikeluarkan oleh Datuk Rasul baru-baru ini, dia kata pembangkang nak peruntukan mereka 3.5 juta dan allowance pejabat sebanyak 300,000, bersamaan dengan sebulan allowance pejabat mereka itu RM25,000 sebulan. Pejabat apa yang nak disewa? Baik, kita beli ahli parlimen pembangkang itu satu pejabat sekali, 300,000 boleh beli satu office sekali, tak payah kita sewa-sewa. Ini setiap tahun dia minta 300,000 untuk pejabat mereka. Kerja gila, kan? So kalau kita tengok, inilah kerja merayan PAS. Jangan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu nak mencontohi ke dan sebagainya pimpinan lain. Datuk Seri Anwar Ibrahim nak mencontohi Ismail Sabri. Ismail Sabri perlu mencontohi
Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi sign MOU, Malaysia akan catat satu sejarah gila. Mungkin setiap 5 minit kita ada Perdana Menteri. Bayangkan waktu Perikatan Nasional itu jadi kerajaan, mereka mungkin dalam sekitar 114 ahli parlimen. Kalau dua orang letak jawatan, maka dua orang ini ngugut. Kalau kamu nak kekalkan kami jadi dalam kerajaan ini, kamu jadikan kami Perdana Menteri. 5 minit tukar Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri. Sebab dua orang tarik kesokongan kan. Masuk balik mereka, dia minta jawatan Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri. Jadi 5 minit sekali, 5 minit sekali. Yang Perdana Agong pun naik bosan dah. Keluarkan watikah untuk mereka ni nak jadi Perdana Menteri. Ini kerja gila yang PAS dah cakap. MOU itu disebabkan oleh Perdana Menteri waktu itu takut kamu orang tu PAS dah bersatu tarik sokongan. Tapi kita tahulah, kalau saya PAS dah bersatu waktu itu malulah. Dah UMNO tarik sokongan, lepas tu kamu masih lagi nak duduk dalam kerajaan macam orang bodoh. Muhyiddin turun jawatan tau. Muhyiddin dipecat dalam parti yang bernama Perikatan Nasional, digantikan oleh Perdana Menteri UMNO. Tidak malu ke? Muhyiddin tu seolah-olah dipecat lah. Apabila berlakunya orang kata penarikan sokongan itu. Jadi isu hari ini yang ada, yang membuatkan masalah adalah pemimpin PAS dah bersatu yang masih kemaruk. Dan kamu membuatlah propaganda dekat luar sana seolah-olah negara ini tidak mempunyai kestabilan politik, kestabilan ekonomi dan sebagainya. Kalau hari ini bekerja sama dalam kerajaan, maka tidak perlulah ada perkara-perkara yang kontroversi dekat luar. Disebabkan kamu orang yang nak suka kontroversi. Apabila kerajaan yang ada hari ini berdepan dengan masalah, kamu orang tak bantu. Yang kamu tahu minta duit. Kerja tak buat. Ya. Dalam isu ini juga, waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri, PAS duduk diam, tak ada pun PAS nak membantu, memberi cadangan agar Muhyiddin memberi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. PAS berdiam diri, pemimpin PAS semua dapat jawatan. Jadi menteri, timbalan menteri, banyak pula yang jadi JLC, ada yang berduta khas antara menteri. Pemimpin bawah PAS mendapat jawatan kerajaan melalui lantikan politik. Berapa banyak? Duit rakyat kamu orang gunakan sewenang-wenangnya. Kamu orang gunakan kesemewaan sebagai penjawat awam. Dan kamu susahkan banyak penjawat awam, termasuk pasukan polis yang menjadi rider kamu semua. Ini kamu tak fikir. Sejarah apa yang Ismail Sabri catat? Sejarah jatuhkan Muhyiddin lah. Itu yang dia catat pun. Tak ada apa yang dicatatkan oleh pimpinan politik pada PRU ke-14 itu. Yang ada adalah pengkhianatan. PHS dikhianat oleh Muhyiddin dan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional dikhianat oleh Parti Barisan Nasional, UMNO yang dalangnya. PHS itu dalangnya bersatu waktu itu. So, Anda khianat dan akhirnya yang menyelamatkan kerjaan itu Pakatan Harapan kembali. Sebab Pakatan Harapan lah yang mempertahankan kerjaan itu. Kenapa tidak ada kontroversi? Sebab kita dah berjanji supaya kerajaan itu diteruskan sehingga PRU ke-15 ini. So itu noktah dia. Ini pun pemimpin PAS bercakap gedegang-gedegung. Datuk Ahmad Yahya, kalau tak tahu nak jadi ahli politik, berbohong saja setiap masa menggunakan sentimen-sentimen bodoh. Lepas ini orang pokok sana malulah dengan kamu punya ahli parlimen bangang seperti ini. Betul saya kata. Ulasan yang paling ringkas saya boleh buat, saya boleh bagi. Jabatan pendamaian, hari ini pun damai. Kalau PAS nak duduk dalam kerajaan, silakan. Tak ada halangan. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim terima PAS masuk. Itu saja ulasan saya. Tak nak ulah panjang-panjang. Sebab tak ada isunya. Isunya PAS telah menunjukkan bahawa Muhyiddin seorang Perdana Menteri yang gagal. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Thank you.